Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi pertamanya marilah kita sama-sama merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini untuk kita menyambung pengajian fiqh sirah. Iaitu malam ni insya-Allah kita akan membicarakan berkenaan dengan peristiwa penting yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu umur baginda 40 tahun. Jadi insya-Allah malam ni kita akan berbincang berkenaan dengan satu peristiwa yang sangat penting, iaitu berkenaan dengan wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, yang menjadikan secara rasmi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Nabi dan rasul yang membawa perubahan yang besar kepada bukan sahaja masyarakat Arab, tetapi membawa perubahan besar kepada dunia pada hari ini. Jadi sebelum tu kita sama-sama memulakan kuliah kita untuk memohon berkat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Imam Bukhari telah meriwayatkan satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana ditemukan ataupun diturunkan wahyu yang pertama. Saya rasa hadis ni matan dia panjang, 2 muka surat dia punya matan dia. Tapi saya baca ni tuan-tuan jangan tertidur, ni panjang dia punya matan dia. Tapi saya rasa saya baca jugalah untuk ambil berkat daripada matan asal yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat: Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك
ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الرعب فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب ويكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة وكان امرؤ تنصر في الجاهلية وكان يكتب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبراني ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جزع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي فإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمثي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمئ الوحي وتتابع. Maksudnya daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha dikhabarkan bahawa ia telah berkata, permulaan wahyu yang dimulakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang baik, lagi benar di dalam tidur. Maka tiadalah junjungan bermimpi satu mimpi, melainkan datanglah mimpi itu seperti cahaya subuh, dan kemudian disukakan kepadanya untuk berkhalwat, untuk mengasingkan diri. Junjungan berkhalwat di Gua Hira, lalu bertahanus, yakni beribadat di dalamnya, iaitu beribadat di dalam masa beberapa malam. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam kembali kepada keluarganya dan berbekalan untuk menyambung tahanusnya, yakni ibadatnya. Dan kemudian junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali lagi kepada Khadijah dan berbekalan sama seumpama itu juga, hingga datanglah kepadanya kebenaran sewaktu baginda di dalam Gua Hira
maka datang kepadanya malaikat. Lalu ia berkata, Iqra, bacalah. Berkata Nabi SAW, ma ana biqari, aku tidak tahu membaca. Dan bercerita Nabi SAW, kemudian malaikat Jibril mengambil dan memeluk aku kuat-kuat sehingga terasa kepadaku kepayahan, dan kemudian dia lepaskan. Lalu ia berkata, Iqra, bacalah. Maka aku menjawab, ma ana biqari, aku tidak tahu membaca. Dan kemudian diambilnya aku, lalu dipeluknya kuat-kuat kali yang kedua sehingga terasa susah kepadaku untuk bernapas. Kemudian itu dilepaskan aku, dan dia berkata, Iqra, bacalah. Maka berkata aku, ma ana biqari, aku tidak tahu membaca. Setelah itu ia mengambil aku buat kali yang ketiga, lalu dipeluknya bersungguh-sungguh sehingga aku terasa erat, dan kemudian dilepaskan aku. Maka ia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang menjadikan manusia daripada darah. Bacalah demikian Tuhan engkau yang mulia. Maka pulalah Nabi SAW dengan ayat-ayat itu, dan hatinya gemetar. Lalu masuklah ia kepada Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, selimutkan aku, selimutkan aku. Maka diselimutkan hingga hilang daripadanya rasa ketakutan. Dan kemudian berkata ia kepada Khadijah setelah menceritakan khabar itu, sesungguhnya aku takut ke atas diriku. Lalu Khadijah menjawab, tidak sekali-kali demi Allah, tidak dihinakan engkau selamanya, kerana engkau sebenarnya mempunyai kasih sayang, dan engkau memikul bebanan, dan engkau berusaha terhadap orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, yakni orang miskin, dan engkau menjamu tetamu, dan engkau menolong atas menolak bala. Dan kemudian pergilah Khadijah bersamanya menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, iaitu anak bapa saudara Khadijah. Ni dia terjemah bahasa New Straits Times. Bahasa New Straits Times ni, today is tomorrow yesterday. Hari ini adalah hari semalam kepada hari esok. Dia sebenarnya sebut hari ini je, tapi semalam kepada hari esok. Mana hari ni lah tu. Maknanya anak saudara kepada bapa saudara, bahasa mudahnya ialah sepupu. Anak saudara Waraqah bin Naufal ni, dia kata anak saudara kepada bapa saudara, maknanya sepupu lah, bahasa kita sepupu. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah seorang yang beragama Nasrani di dalam zaman jahiliah dan pandai menulis kitab Ibrani. Maka disalinnya daripada kitab Injil itu dengan bahasa Ibrani apa yang dikehendaki Allah bahawa ia menulis, dan adalah ia seorang yang telah berusia tua dan buta. Maka Khadijah pun berkata kepadanya, wahai anak bapa saudaraku, cuba dengarkan kepada anak saudara engkau ini. Cuba dengarkan kepada anak saudara engkau ini. Dan kemudian bertanya kepadanya Waraqah, wahai anak saudaraku, apakah dia yang engkau lihat itu? Lalu Rasulullah SAW menceritakan apa yang dialami dan dilihatnya. Setelah itu Waraqah pun berkata kepadanya, inilah Jibril yang pernah diturunkan Allah ke atas Nabi Musa alaihissalam. Sekiranya aku masih muda remaja, dan aku masih pula hidup ketika dikeluarkan, yakni diusir engkau oleh kaum engkau, segera bertanya Rasulullah SAW, apakah mereka mengeluarkan aku? Jawabnya, ya, kerana tidak pernah datang seorang pun yang membawa risalah seumpama yang engkau bawa itu, melainkan ia akan dimusuhi. Dan sekiranya aku dapati hari engkau itu, tentulah aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang bersungguh-sungguh. Dan kemudian tidak berapa lama setelah itu, Waraqah pun meninggal dunia dan wahyu pun berhenti. Para ulama telah berselisih pendapat
tentang masa wahyu dibekukan atau diperhentikan sementara. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan kurang daripada itu, dan yang paling hampir seperti mana yang diriwayatkan oleh Baihaqi, iaitu selama 6 bulan. Berkata Ibn Shihab, dan telah dikhabarkan kepada aku oleh Abu Salamah bin Abdul Rahman bahawa Jabir ibnu Abdullah al-Ansari telah berkata semasa bercerita tentang terputusnya wahyu. Seterusnya junjungan bersabda di dalam percakapannya itu, sedang aku masih berjalan-jalan, tiba-tiba kedengaran olehku suatu suara dari langit. Lalu aku angkatkan pandanganku, sekonyong-konyong melihat malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira itu sedang duduk di atas kerusi yang terletak di antara langit dan bumi, menyebabkan aku pun terperanjat melihatnya. Lalu aku pun balik, maka aku katakan, selimutkanlah aku, selimutkanlah aku. Maka diturunkan Allah Azza wa Jalla ayat yang bermaksud, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, maka berikanlah peringatan, dan Tuhan engkau hendaklah engkau agungkan, dan pakaian engkau bersihkanlah, dan perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Surah Al-Muddathir ayat 1 hingga ayat 5. Dengan itu wahyu pun mula diturunkan, dan ia datang secara berturut-turut. Okay. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menceritakan berkenaan bagaimana wahyu yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita refresh balik hadis tadi, maknanya Khadijah binti Khuwailid antara perawi kepada hadis ini, sebagaimana riwayat daripada Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Jadi Aisyah kata, sebelum Nabi terima wahyu yang pertama ni, Nabi tak pernah mimpi. Kalau Nabi mimpi pun, Nabi tengok cahaya macam cahaya subuh. Macam kalau kita ni daripada kecil mimpi macam-macam. Kalau kecil-kecil mimpi pergi ke tandas, kencing, akhirnya kencing atas lembek. Ni biasa budak-budak. Nabi tak pernah mimpi. Nabi tak pernah mimpi daripada awal sehinggalah Nabi terima wahyu yang pertama. Melainkan Nabi kalau mimpi pun dia tengok cahaya macam waktu subuh. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi-nabi dan rasul-rasul semuanya, bukan saja Nabi Muhammad SAW, mereka tak mimpi mengarut. Sebab apa? Sebab Nabi-nabi kalau dia mimpi, mimpi itu adalah wahyu. Ini hanya khusus untuk Nabi-nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam sahaja. Kalau orang biasa tak termasuk dalam kaedah ini. Cumanya kalau orang biasa, mimpi kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kata, wahyu sudah terputus dengan turunnya Al-Quran. Wahyu sudah terputus setelah turunnya Al-Quran. Kecuali mimpi itu salah satu juzuk yang kecil daripada bentuk-bentuk yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Maknanya mimpi ini ada benda yang betul, sebahagian daripada perkhabaran yang Allah maklumkan kepada manusia melalui mimpi. Tetapi masalahnya ialah kadang-kadang manusia tak nak beza mana satu mimpi hak betul, mana satu mimpi hak salah. Walaupun mimpi ada yang betul, tetapi dia tak boleh buat hujah, dia tak boleh buat dalil, dia tak boleh jadi kita kata hukum syariat secara berasingan, apatah lagi nak berhujah dengan orang tentang mimpi yang dia lihat. Walaupun di sana ada yang sahih, man ra'ani fil manam ra'ani fil yaqazah. Nabi kata kalau orang tengok aku dalam tidur, maka dia tengok aku dalam keadaan jaga. Jadi hadis ni menceritakan bahawa Nabi kata orang tengok aku dalam mimpi, dia tengok aku dalam jaga. Apa makna hadis ni? Ulama khilaf. Yang paling sahihnya ialah orang tengok Nabi dalam mimpi ni, maknanya dia antara alamat ahli syurga. Sebab apa? Sebab dia akan tengok Nabi secara sedar bila akhirat. Ini yang paling sahih di kalangan maksud ataupun di kalangan tafsir ulama berkenaan dengan maksud ini.
Yang keduanya ialah makna hadis ni, barang siapa yang tengok Nabi waktu mimpi, bermakna dia tengok Nabi dalam keadaan sedar. Maksudnya yang dia tengok tu sebenarnya adalah Nabi betul, bukan bayangan, bukan kita kata angan-angan, bukan macam mimpi lain. Ini maksud yang kedua. Tetapi yang kata tengok Nabi dalam mimpi ni macam tengok orang biasa, yang ini perlu kepada perbahasan yang lebih dalam. Maknanya kalau tengok kepada ulama-ulama yang muktabar, yaqazah itu bukan dengan makna begitu. Tapi masalah besarnya ialah orang yang kata saya jumpa mimpi, saya jumpa Nabi secara sedar, secara fizikal. Yang ini dia kena tengok kepada hukum hadis. Apa maksud saya hukum hadis riwayat? Kena tengok orang tu thiqah ke tak thiqah. Ini masalah. Kena tengok orang tu thiqah ke tak thiqah. Jadi kalau orang tu thiqah, baru kita boleh percaya kepada dakwaan. Tetapi masalahnya ialah kita nak tashkil ataupun kita nak nilai orang tu thiqah ataupun tak thiqah. Ini masalah moden yang agak sukar untuk kita melakukan perkara tersebut. Sebab kita tak tahu apa background dia yang mengaku jumpa Nabi secara sedar. Ini masalah pada zaman moden. Tapi kok mana pun, kalau bermimpi jumpa Nabi dalam keadaan sedar, tiba-tiba dia kata Nabi beritahu dia satu hukum. Hukum ni bercanggah dengan Quran dan hadis, kita boleh kata itu confirm bohong. Sebab mustahil Nabi ni beritahu kepada seseorang perkara yang tidak ada atau bercanggah dengan Quran dan hadis. Contohnya saya ambil satu ajaran sesat dekat Terengganu dulu yang saya pernah jumpa. Tok Syekh Tarikat ni dia kata apa? Dia kata saya jumpa dengan Nabi secara sedar, dan Nabi beritahu saya bahawa makam saya telah naik dan saya tak perlu lagi solat Jumaat. Itu yang dia sebut. Jadi isunya ialah anak-anak buah dia percaya. Sebab apa percaya? Dia pakai hadis tadi, barang siapa yang jumpa Nabi dalam tidur, dia jumpa Nabi dalam sedar. Dia pakai hadis tu. Tapi budak-budak ni tak faham. Orang yang mendakwa tu bukan masa kita tak percaya pada mimpi. Kita confuse, betul ke dia jumpa dengan Nabi? Siapa-siapa sahaja boleh dakwa dia jumpa dengan Nabi. Tapi soalannya adalah betul atau salah. Itu dia punya soalan dia. Jadi kalau dia dakwa jumpa dengan Nabi, tiba-tiba dia sebut Nabi beritahu kepada dia hukum yang bercanggah Quran dan hadis. Contohnya dia kata tak wajib solat Jumaat untuk dia. Ini mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab dia bercanggah dengan Nabi yang bersifat tabligh dan bercanggah dengan Al-Quran dan hadis yang bersifat putus. Dia tak ada lagi kita kata bolak-balik selepas daripada komplitnya wahyu. Ini sifat wahyu. Jadi maknanya kalau orang yang mendakwa tu bukan kita tak percaya kepada mimpi jumpa Nabi, tapi kita tak percaya kepada orang yang mendakwa bermimpi jumpa Nabi. Macam kita sebutkan tadi, mimpi jumpa Nabi adalah satu alamat yang baik kalau kita mimpi. Dan kalau orang tu dakwa dia mimpi jumpa Nabi, maka kena tengok orang tu thiqah ke tak thiqah. Kalau tak thiqah, macam saya kata tadi, yang Tok Syekh tadi, kadang-kadang pakai seluar pendek, kadang-kadang isap rokok. Orang mimpi jumpa Nabi ni, dia tak akan buat benda syubhat. Orang yang buat benda syubhat, orang yang buat benda makruh adalah alamat awal mereka confirm orang yang tak layak nak bermimpi jumpa dengan Nabi SAW. Ini antara perkara yang mesti kita ambil take note berkaitan dengan hukum bermimpi jumpa dengan Nabi. Tak sama dengan Nabi bermimpi menerima wahyu daripada Allah. Jadi jangan kita letakkan manusia zaman sekarang macam Nabi terima wahyu. Nabi terima wahyu, bila Nabi sebut sahabat-sahabat percaya. Kita pula jangan bila orang tu dakwa jumpa dengan Nabi macam terima wahyu kita terus percaya, tak boleh. Ini tak sama dengan kaedah Nabi menerima wahyu dalam bentuk dipanggil al-falaqus sub ataupun cahaya subuh. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falaqis sub. Sehinggalah akhirnya Nabi menerima wahyu yang pertama dekat mana? Gua Hira.
Jadi dalam bentuk ilham yang awal, macam kita dah bincangkan dalam bulan lepas, antaranya ialah hukum khulwah, hukum bersuluk, hukum kita berkhulwah untuk nak fokus ibadat kepada Allah. Jadi Nabi SAW dalam hadis ni menceritakan bahawa sikap ataupun mari perasaan nak khalwat ini sebenarnya bukan mari daripada Nabi sendiri, tetapi ini juga adalah merupakan salah satu juzuk awal daripada perunan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sebelum tu Nabi mimpi melihat seperti cahaya subuh. Kemudian mari perasaan Nabi suka dan cenderung untuk berkhalwat. Macam mana Nabi khalwat? Nabi duduk dalam gua Hira. Duduk dalam gua Hira dia panggil bertahannus. Bertahannus ni maknanya ialah fokus ibadat. Fokus ibadat, fokus mengabdikan diri kepada Allah dan juga bertafakur. Jadi tahannusnya Nabi SAW ini dalam tempoh yang lama. Ada kadang-kadang 2-3 hari, ada kadang-kadang sehari semalam, dan pernah sampai sebulan. Macam mana Nabi buat? Nabi duduk dalam gua Hira, kemudian sampai masa Nabi balik ke rumah untuk ambil bekal. Khadijah dah tahu dah siap bekal awal-awal. Nabi balik ambil bekal, pergi semula. Habis bekal Nabi balik, kemudian pergi balik. Ini yang berlaku kepada Nabi berulang kali pada waktu awal umur Nabi 40-an. Sehingga akhirnya pada satu hari tiba-tiba mari malaikat Jibril. Mari malaikat Jibril sehingga Nabi terkejut. Mari malaikat Jibril peluk Nabi. Peluk bukan peluk biasa, peluk dengan kuat sehingga Nabi rasa sesak nafas, tak boleh nak bernafas. Lalu malaikat Jibril kata, "Iqra", bacalah. Nabi kata, "Ma ana biqari", aku tak tahu membaca. Macam kita tahulah Nabi ni Allah jadikan tak tahu membaca. Lalu malaikat Jibril peluk lagi sehingga menyebabkan Nabi rasa sesak nafas, susah nak bernafas. Kemudian malaikat Jibril kata, malaikat Jibril lepaskan Nabi SAW. Kemudian malaikat Jibril kata, "Iqra", bacalah. Dan kemudian Nabi kata, "Ma ana biqari", untuk kali yang kedua Nabi kata, "Aku tak tahu membaca." Malaikat Jibril peluk pula kali yang ketiga sehingga Nabi SAW rasa sesak nafas dengan pelukan malaikat Jibril yang kuat. Kemudian malaikat Jibril lepaskan. Lalu malaikat Jibril berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq", sehingga ayat yang kelima daripada surah Iqra. Jadi Nabi pun hafal ayat yang dibacakan oleh malaikat Jibril, Iqra tadi, dalam keadaan Nabi SAW ketakutan sebab tak pernah berlaku, tak pernah terfikir, dan Nabi pula tak pernah sangka ini berlaku, dan masih keliru. Masih keliru dan balik ke rumah. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, Nabi ni balik ke rumah dalam keadaan demam dan terketak-ketak. Jadi bila balik ke rumah, peringkat awal Khadijah tengok Nabi tak nak bercakap. Lalu Nabi kata, "Zammiluni, zammiluni", selimutkan aku, selimutkan aku. Lalu Khadijah pun ambil selimut Nabi. Lepas Nabi diselimutkan, lepas reda, barulah akhirnya Nabi ceritakan kepada Khadijah apa yang berlaku di Gua Hira. Lalu Nabi kata, "Aku takut apa yang berlaku di Gua Hira ini adalah alamat yang tak baik kepada aku." Lalu Khadijah kata, "Tidak, aku yakin ia adalah alamat yang baik. Sebab kamu ni orang baik, kamu ni orang jujur, kamu ni suka tolong orang miskin, kamu ni suka tolong orang susah, kamu ni suka tolong masyarakat." Maka kata Khadijah, mesti itu adalah alamat yang baik. Jadi kalau tengok hadis ni, maknanya kalau orang yang ada sikap-sikap tadi, insya-Allah dia akan mudah untuk mendapat petunjuk. Lalu akhirnya untuk nak minta kepastian apa sebenarnya yang berlaku di Gua Hira. Sebab Nabi pun tak tahu sebenarnya yang mari itu mana siapa sebenarnya, nak confirm. Lalu akhirnya Khadijah ajak Nabi SAW pergi berjumpa dengan seorang pendeta yang bernama Waraqah bin Naufal.
Waraqah bin Nawfal ni merupakan sepupu kepada Kharijah, orang alim dalam agama Kristian, dan beliau bukan sahaja alim dalam agama Kristian tetapi juga alim dalam agama Yahudi. Beliau boleh membaca kitab Injil, dan beliau juga boleh membaca kitab Taurat dalam bahasa Ibrani ataupun bahasa Yahudi. Dan bukan setakat dia boleh baca, dia boleh tulis pula kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Ini adalah Waraqah bin Nawfal yang alim di kalangan saki-baki pengikut ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Macam kita bincangkan hari itu, saki-baki agama jahiliyah di zaman lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ajaran nabi-nabi yang terdahulu sudah diselewengkan, tetapi masih ada individu-individu yang menjaga agama Nasrani, yang menjaga agama Yahudi dan tidak terpengaruh dengan penyelewengan. Antaranya kalau di Madinah nanti kita akan bincang, ada seorang yang sangat alim dalam agama Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, yang akhirnya masuk Islam. Dan di Mekah ni antara yang berpegang dengan ajaran asal yang tak diselewengkan, siapa dia? Antaranya ialah Waraqah bin Nawfal. Jadi Waraqah bin Nawfal ni orang sangat alim dalam agama Nasrani, yakni ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Isa, dan dia juga alim dalam ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi akhirnya Khadijah bawa Nabi pergi jumpa dengan Waraqah bin Nawfal. Lalu Waraqah tanya, "Wahai anak saudaraku, sebenarnya apa yang berlaku, tolong cerita." Lalu Nabi pun cerita. Nabi cerita apa yang berlaku. Lalu akhirnya Waraqah bin Nawfal kata, "Aku yakin itulah dia An-Namus." An-Namus ni nama malaikat Jibril dalam gelaran Ibrani dan juga dalam gelaran sebahagian daripada ajaran Nasrani, ataupun dalam bahasa Arab dikenali sebagai malaikat Jibril. Jadi kata Waraqah bin Nawfal, itulah Jibril yang telah turun kepada Musa, yang telah turun kepada Nabi Isa dan rasul-rasul yang lain. Kata Waraqah bin Nawfal, "Demi Allah, kamu akan dihalau daripada kampung kamu. Kalaulah aku ada pada waktu itu dan aku masih kuat, aku masih muda, nescaya aku akan pertahankan kamu dengan sesungguh-sungguhnya," kata Waraqah bin Nawfal. Nabi terkejut. Nabi kata, "Betul ke aku akan dihalau?" Waraqah bin Nawfal kata, "Betul, kamu akan dihalau sebab agama ini adalah agama yang dibenci oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin." Lalu selepas daripada itu, tak lama lepas itu, ada yang kata 2-3 hari, tiba-tiba Waraqah bin Nawfal meninggal. Bila meninggal, wahyu terputus. Ulama khilaf berapa lama putusnya wahyu. Ada yang kata 2 tahun, ada yang kata 3 tahun, tapi yang paling sahih ialah wahyu terputus selama 6 bulan. Maknanya selepas daripada peristiwa ini, wahyu tak turun. Wahyu tak turun sehingga masuk bulan yang ke-6. Barulah akhirnya pada satu hari Nabi berjalan, tiba-tiba Nabi terdengar suara yang panggil. Lalu Nabi tengok ke langit, tengok malaikat Jibril. Nabi kata, tengok malaikat Jibril, iaitu Nabi kenal inilah yang telah berjumpa dengan Nabi SAW di dalam Gua Hira, tapi kali ini dalam bentuk yang asal. Kalau kita tengok kepada beberapa riwayat menyatakan bahawa Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk asal 2 kali. Yang dalam bentuk asal betul, bukan dalam bentuk rupa macam dalam Gua Hira. Gua Hira itu bukan rupa asal, mana saiz rupa yang asal sungguh yang Nabi tengok pada wahyu yang kedua, iaitu Nabi kata melihat malaikat Jibril duduk di atas kursi. Dia punya tinggi itu daripada bumi sampai ke langit. Saiz malaikat Jibril yang datang kepada Nabi untuk kali yang kedua. Jadi kali yang kedua turun ayat yang kedua, ya ayyuhal muddaththir, wahai
Dia ada dua wahyu yang turun. Jadi akhirnya bila Nabi tengok malaikat Jibril kali yang kedua, sehingga menyebabkan Nabi SAW ketakutan, dan akhir Nabi balik kali yang kedua dalam keadaan terketar-ketar, dan kemudian Nabi berkata kepada Khadijah binti Khuwailid, zammiluni selimutkan aku. Dan bila Nabi berselimut, akhirnya turun ayat, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, maka berikanlah peringatan, dan Tuhan engkau hendaklah engkau agungkan, dan pakaian engkau hendaklah bersihkan, dan perbuatan dosa maka hendaklah tinggalkan. Jadi bila turun ayat ni, secara rasmi Nabi SAW menjadi Rasul. Menjadi Rasul. Apa beza Nabi dengan Rasul? Bezanya Nabi ni dia terima wahyu, tapi tak wajib sampaikan kepada orang. Rasul ni terima wahyu dan wajib sampaikan kepada orang. Itu beza antara Nabi dan Rasul. Contoh Nabi yang bukan Rasul, ni saya ambil antara khilaf yang menyatakan Nabi yang bukan Rasul, antaranya lah ibu Nabi Isa alaihissalam, Maryam alaihissalam. Jadi Maryam alaihissalam ni sebahagian ulama menyatakan beliau adalah Nabi, tetapi beliau bukan Rasul. Walaupun di sana ada ulama kata Maryam alaihissalam ni dia hanya wali tapi bukan Nabi. Tapi ijma' ulama Maryam bukan Rasul. Paling tinggi pun dia adalah Nabi, dia terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak wajib sampaikan kepada orang. Ini dia panggil Nabi. Dan termasuk antara Nabi yang bukan Rasul, antaranya ialah Nabi Khidir alaihi salam. Itu Nabi yang bukan Rasul. Antara ciri Nabi yang bukan Rasul ni ialah dia tak ada pengikut. Maknanya dia buat diri seorang-seorang je. Sebab dia terima wahyu daripada Allah, tapi dia tak wajib sampaikan. Jadi bila wajib sampaikan, maknanya dia akan ada pengikut. Nabi Musa adalah Rasul. Semua Rasul adalah Nabi, tapi bukan semua Nabi adalah Rasul. Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul. Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul. Jadi sebab itu ulama-ulama dia nak tengok kerajaan tu sama ada Islam ataupun kafir, dia tengok Rasul tu. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni dia jadi Menteri Keuangan kepada Kerajaan Mesir. Dia jadi Menteri Keuangan kepada Kerajaan Mesir. Apa makna dia? Kalau Kerajaan Mesir tu kafir, seorang Rasul dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk diam. Sebab Rasul ni sifatnya dia mesti tegur benda yang salah. Dia tak boleh berdiam diri. Dia tak boleh, orang kata main play safe, dia tak boleh. Itu bukan sifat Rasul. Rasul ni sifat dia kalau salah dia mesti tegur. Itu sifat Rasul. Jadi sebab itu kerajaan Mesir pada zaman Nabi Yusuf dikatakan ulama bahawa kerajaan itu adalah kerajaan Islam. Kenapa? Sebab Nabi Yusuf boleh duduk dan jadi Menteri Keuangan kepada kerajaan tersebut. Jadi kita berhenti sekejap insya-Allah untuk sama-sama kita dengar azan insya-Allah. Allah Akbar. Ya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah warabbaha sedang ditama wassalatul qa'imah ata Muhammad al-wasiyatu al-fadilah wa ba'athu maqamah mahmudan allazi wa anta innaka la tuqlibul Jadi daripada hadis yang kita bincang tadi menunjukkan kepada kita apa dia? Wahyu yang Nabi terima dalam Gua Hira tak diwajibkan Nabi SAW untuk sampaikan wahyu kepada orang lain. Jadi maknanya Nabi hanya ceritakan kepada Khadijah dan juga menceritakan kepada Waraqah bin Naufal untuk memastikan apa sebenarnya yang berlaku. Tapi Nabi tak sampaikan kepada masyarakat di sekeliling. Turun wahyu yang kedua, ada yang kata ini adalah wahyu yang memulakan tugas Nabi sebagai Rasul. Tapi ada yang kata ada ayat yang lain yang turun selepas itu yang mewajibkan Nabi SAW akhirnya menyampaikan wahyu kepada orang ramai, yang akhirnya menjadikan Nabi diperangi dan dimusuhi, walaupun Nabi pada asalnya adalah seorang yang sangat dihormati. Antara perkara-perkara yang dapat kita ambil daripada hadis tadi, jadi insya-Allah pengajaran hadis ni yang ditulis ataupun yang dikupas oleh Dr. Syed Ramadan Al-Buti kita akan bincang bulan depan insya-Allah. Cuma kita ambil beberapa pengajaran secara umum daripada hadis ni, antaranya ialah Nabi SAW untuk kita kata belajar wahyu yang pertama, Nabi dipeluk dalam keadaan sukar. Nabi dipeluk dalam keadaan sukar. Mana tak ada lah orang kata terima wahyu yang pertama dalam keadaan mudah, dalam keadaan senang, tapi Nabi dipeluk sampai sesak nafas. Kalau kita tengok dalam wahyu-wahyu yang lain, bila Nabi terima wahyu, sahabat kenal. Sahabat kenal macam mana? Antaranya ialah bila Nabi diam, berpeluk dan nampak Nabi dalam keadaan keberatan, macam pikul sesuatu benda yang berat, maka sahabat tahu Nabi sedang terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara keadaan Nabi waktu menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa mungkin ni juga antara faktor lah, tapi benda ni bukan satu benda yang pasti, cuma mungkin. Sebab tu saya tengok kadang-kadang guru Al-Quran ni memang garam tu, macam malaikat Jibril juga. Bukan kata tu lah, hatta saya ingat guru-guru hak yang ni bukan hak setakat kita mengaji Quran macam biasa ni. Kadang-kadang mengaji kat sekolah ni budak-budak manja kena cubit sikit beritahu mak ayah report polis. Ni masalah budak-budak zaman sekarang. Jadi kalau saya tengok contohnya guru-guru Al-Quran yang betul-betul tamkin. Sebagai contoh saya ambil kalau kita mengaji Quran, dia bukan mengaji macam kita mengaji ni. Orang yang mengaji betul-betul mengaji betulkan makhraj. Kalau baca Fatihah saja kadang-kadang makan bulan untuk betulkan Fatihah saja. Dan saya pernah ambil talaqi Syafawi secara sanad, dua qiraat Hafaz dan juga qiraat Syu'bah. Nak betulkan Fatihah saja tu, baca Fatihah semua orang boleh, tapi nak betulkan makhraj tu kadang-kadang minggu tu cepat, kadang-kadang makan bulan untuk betulkan makhraj. Dan saya tengok tu guru mengajar Quran ni bab betul makhraj semua garang-garang. Ada seorang tu, dia memang tu guru sangat alim, dia buta. Dia memang tu guru di Universiti Al-Azhar, dipanggil yang bahagian qiraat ni, di bahagian qiraat. Dia qiraat sana, dia bukan macam kita baca ingat dah. Dia kadang-kadang soalan periksa dia tanya perkataan Ar-Rahman ada berapa kali dalam Quran. Itu betul periksa dia. Contohnya kita ambil macam kalau ambil ayat-ayat akhir, dia tanya berapa kali ayat yang berakhir dengan wahum az-zalimun. Itu betul-betul soalan dia.
Jadi seorang saya kenal tu, seorang yang tok guru ni, dia buta. Dia mengajar Quran. Dia ni kalau budak-budak hok pergi belajar dengan dia, masa staff saya dulu, kalau pergi belajar dengan dia, kadang-kadang kawan-kawan ni bawa buku lapik atas belakang. Tahu? Bawa buku lapik atas belakang. Kalau tanya salah tu, ikut benda yang dia capai. Kalau rotan tu rotan lah, kalau tongkat tu tongkat lah, dia akan pedal. Ni antara saya ambil hak tok guru saya hak masa mengaji Quran dulu. Dan saya ingat masa kecil-kecil dulu pun, saya ingat kalau mengaji tu, saya ingat kalau best saya tu tak menangis. Masa sekolah rendah dululah. Balik sekolah rendah, lepas zuhur pergi mengaji Quran. Biasanya kalau mengaji Quran ni, kalau ada kala tu berat tu kadang-kadang sampai menangis budak-budak. Ini bagi saya benda biasalah, orang mengaji Quran. Dan kalau tengok Nabi terima wahyu pun bukan macam kita belajar pada zaman moden. Mana Nabi terima wahyu pun, malaikat ajar Nabi SAW, malaikat peluk Nabi sampai sesak nafas. Lepas suruh baca, tak boleh baca, peluk lagi sampai sesak nafas, suruh baca, tak boleh baca, peluk lagi, barulah malaikat Jibril ajar. Kalau kita fikir dari satu sudut, apa salahnya malaikat turun dalam keadaan baik, jangan peluk apa-apa, gosok ke apa ke, ataupun pecik bau ke, suruh baca. Kan baik, dah si logik lah. Tapi tak, malaikat Jibril turun suruh baca, Iqra, baca. Nabi pun terkejut, tak kenal siapa, tak tahu apa, tiba-tiba suruh baca. Nabi kata, aku tak boleh baca, terus peluk sampai sesak nafas. Lepas suruh baca, tak tahu baca, peluk sampai sesak nafas. Kali yang ketiga barulah ajar apa yang perlu dibaca. Balik rumah, apa berlaku? Demam. Ini yang berlaku kepada Nabi SAW, menunjukkan kepada kita bahawa kadang-kadang ilmu ni ada benda yang sukar untuk kita perolehi. Sebab tu dalam Quran Allah gunakan perkataan orang yang menuntut ilmu, perkataan yang sama Allah gunakan dalam berjihad. Apa Allah sebut dalam Quran? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Alangkah baiknya jikalau jikalau ada sekumpulan di kalangan umat Islam yang keluar untuk menuntut ilmu. Allah gunakan perkataan dalam ayat ni, Allah tak gunakan perkataan safara, tapi Allah gunakan perkataan nafara. Apa makna nafara, safara? Dari satu sudut sama je dengan makna merantau, musafir. Tapi kalau musafir naik kereta BM, masuk highway 7 series, itu orang tak panggil nafara, itu orang panggil safara. Tapi nafara ni maknanya ialah merantau dalam keadaan sukar. Masuk hutan, keluar hutan, harung sungai, masuk lembah, naik lembah, maka itu dipanggil nafara. Nafara ni perkataan yang digunakan oleh Allah untuk orang berjihad, berperang. Tapi Allah gunakan perkataan yang sama untuk orang yang menuntut ilmu. Jadi maknanya menuntut ilmu agama ni bukan benda senang, bukan benda mudah, tetapi benda yang memerlukan kesabaran. Yang mana macam yang kita tengok tadi, maknanya kesukaran antara mereka awal Nabi diajar bagaimana terima wahyu, dipeluk oleh malaikat Jibril sampai akhirnya balik demam. Ini yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kalau kita tengok maknanya berkat dalam belajar ni antaranya ialah akibat daripada kesusahan waktu belajar. Itu antara insya-Allah menjadi keberkatan dalam hidup kita insya-Allah. Saya ingat seorang sahabat saya dulu masa sekolah menengah. Dia ni boleh saya katakan bahawa budak yang paling nakal. Budak paling nakal dalam sekolah. Tapi tiba-tiba satu hari tu, dia kata silap saya masa tu dia isap rokok. Dia isap rokok. Lepas tu bila ustaz tahu seorang hamba Allah ni, ustaz ni memang seorang yang warak. Orang yang warak, jarang marah orang, jarang bedal orang. Tiba-tiba sahabat saya ni akhirnya ditangkap isap rokok. Dia tahu. Dalam kelas dia panggil sahabat saya ni duduk depan. Dia ambil rotan, dia bedal atas tapak kaki. Kuat juga dia bedal tu, memang bunyi khapang-khapang tu bunyi lah.
Lepas kena bedah tu budak ni habis berubah 180 darjah. Ada orang kata berubah 360 darjah. 360 darjah ni tak tu, 360 darjah ni dia pusing balik asal. Dia 180 darjah. Berubah 180 darjah. Berhenti isap rokok, berhenti potong kelas, kemudian jadi budak yang tekun. Akhirnya jadi ketua pengawas. Jadi ketua pengawas. Maknanya dia kena bedah tu dalam tingkatan 3. Tingkatan 5 tu jadi ketua pengawas. Sebab apa? Dia kata, aku tak pernah lagi rasa dalam hati ni macam aku rasa macam dibedal oleh Ustaz Mak dulu, kata. Masa kena bedal Ustaz Mak tu kata macam kena hati, dia kata. Dari lepas kena bedal tu dia berubah betul. Tapi kalau bedal tu kalau tengok hari ni, kalau kena ibu apa tu, ada rasa dia dah report polis lah. Report polis saya rasa kena Ustaz tu. Tapi tak. Ini antara contoh saya ambil macam mana tarbiyah yang kita orang terima. Dan ramai-ramai kawan-kawan yang kena bedah di ustaz ni bila besar ni semua terima kasih ke ustaz mereka. Alhamdulillah. Maknanya tapi bedah tu ikut syarat Islam lah. Jangan sampai orang kata mencederakan. Jangan sampai orang kata menyebabkan luka dan seumpamanya sebab dia boleh bawa kepada qisas. Tapi orang kata kalau pukul dalam keadaan yang tidak mencederakan, walaupun nampak kuat tapi tak mencederakan. Sebab tu orang dulu kalau dia rotan dia pakai apa? Dia tak pakai rotan sangat tapi dia pakai lidi. Lidi ni sakit juga tapi dia tak mencederakan. Itu juga arwah mak saya pun kalau nakal-nakal budak-budak dulu, dia akan bedah dengan apa? Dengan lidi. Tapi taklah satu berkas. Kadang-kadang satu orang, dua orang. Tapi sebenarnya bedal itu kadang-kadang dia boleh menginsafkan budak-budak yang nakal. Tapi syarat penting juga ialah guru tu dia bedal dengan ikhlas. Bukan dia bedal kerana lepas geram. Ini salah. Jadi sebab tu saya tengok contohnya saya ambil tadi, kawan saya memang ajaib betul, berubah 180 darjah disebabkan dia bedal oleh seorang guru, yang guru ni memang terkenal orang yang warak, orang yang baik, orang yang mana payahlah nak marah orang kalau bahasa mudahnya. Tapi bedal dia itu sangat bermakna, boleh ubah budak daripada nakal jadi baik. Itu antara contoh kita ambil beberapa perkara yang kita boleh dapat hint daripada hadis yang kita bincang. Jadi insya-Allah akan datang kita akan bincang pengajaran-pengajaran daripada wahyu yang pertama. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.